Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Sidang jemaat yang hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di musim kita kata peperangan pada hari ini di seluruh dunia, seolah-olah kata manusia berperang, berperang, berbunuh sesama manusia. Moga-moga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut pada neraka Allah Subhanahu wa taala dalam perkata menghadapi perkara ini. Saudaraku sidang jemaat yang dirahmati Allah, agama Islam yang telah kita faham, yang telah kita menganuti, yang telah kita amalkan dalam kehidupan kita, merupakan agama yang selamat lagi menyelamatkan, agama yang membahagiakan, mengamankan, memakmurkan, memajukan dunia sehebat-hebatnya. Dan orang yang kata di akhirat kita dapat selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang mesti menjadi pegangnya kita bersama. Lebih-lebih lagi kita kata di musim ini, musim peperangan pada hari ini, dan tempat kita hari ini hujan lebat. Dah insya-Allah Subhanahu wa taala kita berdoalah Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Saudaraku sidang jemaat yang dirahmati Allah, apabila kita tengok di negeri sia kita ataupun di tempat kita sendiri, hari ini kita kata dunia perlu pada kepemimpin ni. Perlu pada pemimpin, sama ada peringkat negeri, dah peringkat kata cangwak, peringkat ampa, dah peringkat kampung kita sendiri pun sangat-sangat perlu pada pemimpin. Ini merupakan satu perkara yang penting dalam masyarakat manusia yang terdiri pada pemimpin dan pengikut. Kalau kata pemimpin, kita pemimpin Islam, kita kata di peringkat negeri sia ialah Tamnang Cula Raja Menteri. Dan hari ini tak berapa hari lagi akan dilatih siapa dia nak jadi cula. Mudah-mudahan pemimpin negeri sia kita Cula Raja Menteri mendapat orang yang kata pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk pimpin kita menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Teraku sidang jemaat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok pula tinjau pula peringkat cangwak pada pemimpin majlis, tak lama lagi Pak Habib Warak dan akan pilih pemimpin orang yang kata peringkat majlis pula. Mudah-mudahan perkara itu pun menjadi kebaikan kepada kita, lebih baik daripada semasa pemimpin Islam. Ya ayyuhallazina amanu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum.
Wahai orang beriman, muta'atlah kepada Allah dan Rasul, dan muta'atlah di antara pemimpin di antara kamu. Mudah-mudahan kita taat kepada pemimpin yang menjalankan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sidang jemaat yang dirahmati Allah. Oleh kerana dunia hari ini sangat-sangat kosong kepimpinan. Seolah-olah kata umat Islam hilang pemimpin. Umat Islam seolah-olah kata anak haya tidak ada ibu. Dah kehilangan ibu, terubang ambing kehidupan dia. Sebab tu ditindas oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sama ada Yahudi, Nasrani yang berkata meretah dunia pada hari ini, yang kronlok pada dunia hari ini. Tetapi orang berkata dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepimpinan Islam, maka dunia aman kembali kepada keadilan yang sebenar-benar, iaitu al-Islam. Orang berkata hendak meretah dunia tak berapa lama lagi. Saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah. Oleh kerana kita tidak ada khalifah, tidak ada pemimpin, inilah kita ditindas oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Seolah kata seluruh dunia umat Islam ditindas di mana-mana saja. Tetapi dengan keberkatan seolah kata al-Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita hidup dalam Islam sekadar yang kita mampu, sekadar yang kita boleh hidup dah mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu izin kepada kita. Saudaraku sidang jemaat yang dirahmati Allah. Sudah kita maklum, sudah kita ketahui, sudah kita beriman bahawa agama Islam seperti mana yang saya rakyat tadi, agama yang selamat lagi menyelamatkan. Oleh itu Islam sangat-sangat menentang pembunuhan. Islam sangat-sangat larang bunuh manusia seorang pun dilarang dah. Seolah-olah kata kita bunuh manusia seluruhnya. Ini dilarang oleh Allah Taala sama sekali dah membunuh manusia. Tetapi oleh kerana kezaliman manusia kemuncak, dah kata orang yang sombong takabur, seperti mana orang Yahudi atau seterusnya Allah Subhanahu wa taala, mereka membunuh manusia seperti mana mereka kata makan nasi setiap hari. Tak ada berasa kata kesih belah. Dah walaupun bunuh budak-budak, anak-anak dan orang Tino yang tidak terlibat dengan peperangan sama sekali. Ini merupakan kezaliman yang Tuhan nak tunjuk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, seolah kata berlaku peperangan berlaku inilah. Saudaraku sidang jemaat dan Allah yang dirahmati Allah. Bila kita tinjau dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata tidak akan reda sama sekali orang Yahudi. Walan tarda ankal Yahud. Ni orang kata mesti kita faham sungguh ayat Allah SWT. Mereka tak akan reda sama sekali, Yahudi dan juga Nasara, sehingga kita ikut jejak langkah mereka hatta tattabi'a millatahum. Ni kalau kita benar-benar tak ada ikut Islam dengan arti kata yang sebenar, kita hanyut, sudah tentulah kita ikut jagah demi jagah langkah-langkah Yahudi, sehingga hadis Nabi kata masuk lebih dak pun kita masuk lagi. Apakah umat Islam hanyut kita lalu, cinta dunia yang kita lalu, takut pada mati kita lalu, dah seolah-olah kata ikut Yahudi nak heret kita turut belakang. Hari ni dia bunuh umat Islam, kita tak terasa apa lagi, dah seolah-olah kata. Oleh kerana agama yang batil, agama yang palsu, agama Yahudi, agama Nasrani dan agama lain-lain daripada agama Allah Subhanahu taala, seolah-olah kata agama yang tidak benar tu ya rai manusia tamsindi, seolah kata tidak ada peri kemanusiaan. Hanya agama Allah Subhanahu wa taala saja yang bersifat kasih sayang, selamat lagi menyelamatkan. Ini Tuhan nak tunjuk sungguh-sungguh. Kata orang manusia, apabila dia cidik sama mana sekalipun, buat kemajuan mana sekalipun, akhirnya dia bunuh manusia pula. Ini oleh perangai Yahudi. Oleh itu kita ni umat Islam sentiasa berperang dengan Yahudi, tak ada beradu-beradu. Seolah-olah kata kita baca Al-Fatihah tu kita berdoa kepada Allah SWT, jauh daripada jalan orang Yahudi, jauh daripada orang Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ni orang kata kita duk minta semua tapi tak khabar kita. Kita duk minta kepada Allah SWT, Tuhan hidayah, tunjuklah pada jalan yang betul. Tak lain tak bukan jalan yang betul, jalan agama Allah SWT, jalan al-Islam, jalan yang Tuhan beri nikmat pada mereka tu. Dan kita minta jauh daripada Allah Taala, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dah minta jauh, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, iaitu jalan orang Yahudi, dan bukan pula jalan orang yang sesat, waladdallin, iaitu jalan orang Nasrani.
Oleh itu, dah kita sebagai orang Islam, alhamdulillah, al-Islam sebagai agama kita, sebagai cara hidup kita, mesti kita menghargai sungguh-sungguh, mesti kita memahami sungguh-sungguh, mesti kita beramal sungguh-sungguh. Barulah kita selamat di dunia dan selamat di hari akhirat nanti. Hari ini kita harap kepada musuh-musuh Allah SWT, seolah kata meretah dunia, menghancurkan dunia, menzalimi dunia, membunuh manusia. Dalam Islam ni, dah bukanlah kita menghadapi peperangan seolah kata peperangan senjata sekarang. Kita orang Islam ni ada beberapa peperangan. Di antaranya ibarat kita peperangan melawan hawa nafsu, mujahadatun nafsi, jihad lawan hawa nafsu dalam diri kita, yang terdiri pada hawa nafsu dan syaitan yang sentiasa menghalangkan kita, menyekatkan kita daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkata kita mesti sedar sungguh-sungguh kita berlawan dengan nafsu dan syaitan merupakan musuh dalam diri kita. Yang kedua pula berkata peperangan fikiran, wuzwatul fikri, yang mana hari ini ideologi, fikiran-fikiran yang sesat lagi menyesatkan, isem-isem orang kata menyebabkan kita tu turut fikir seperti mana orang-orang yang tidak beriman berfikir. Ini merupakan peperangan berfikiran. Satu laginya peperangan senjata seperti mana yang berlaku pada hari ini. Dah, walaupun sekalipun peperangan dalam Islam ni Tuhan beri kemenangan kepada umat Islam semua. Kalau kita tengok dalam sejarah dulu peperangan Badar, dah peperangan orang kata hak Nabi perang tu mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam ni orang kata orang yang hidup biarlah hidup mulia, mati biarlah mati syahid kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita tani cita-cita sungguh. Kata kita nak mati syahid kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana mati syahid itu merupakan kemuncak keimanan kita dan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada hisab lagi. Oleh itu, dah hidup kita hidup mulia hari ini, biarlah kita mulia sungguh-sungguh. Mulianya umat Melayu, mulianya umat Arab tidak lain dan tidak bukan kerana al-Islam, kerana agama Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana bangsa itu sendiri. Oleh itu kita tengok bangsa, orang yang kata dalam dunia pada hari ini berbagai-bagai bangsa dah tak akan mulia dengan sebab bangsa, termasuk juga bangsa Melayu. Mulianya manusia, mulianya bangsa kerana bertakwa kepada Allah Taala, kerana agama Allah Taala, kerana al-Islam sebagai agama hidup, cara hidup. Itulah kemuliaan umat Islam. Oleh itu kita mesti mempelajari sungguh-sungguh hal al-Islam yang didatangi kita hari ini, sama ada hal akidah, ibadah, akhlak, cara hidup berekonomi, cara siasah, cara-cara lain-lain lagi yang dikatakan agama Islam, agama yang sempurna tu mesti kita memahami sungguh-sungguh supaya menjadi cara hidup kita. Barulah kita tak dimamah oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, baru musuh berasa takut tengok kita hidup. Hari ini kita hanyut oleh kerana kita cinta dunia, takut pada mati, yang dikatakan penyakit al-wahan seperti mana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut mati. Kita hari ini tak ada cinta kepada Allah SWT, tak ada cinta kepada akhirat, cinta kepada dunia semata-mata dalam kepala kita. Mana kita nak cinta kepada akhirat, cinta kepada syurga Allah SWT. Ini merupakan keimanan, iman yang sebenar yang kita nak tanam dalam jiwa kita sungguh-sungguh. Kalau tidak kita dihanyut. Dah, kalau kita kata nak kejar dunia pada hari ini, maka sudah tentu kita tak akan terkejar. Maka dunia ini dikuasai oleh Yahudi seteru Allah SWT. Tapi walaupun sekalipun kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah SWT, dunia ini akan kembali kepada al-Islam satu masa nanti sebelum pada kiamat berlaku. Oleh itu kita sangat rindu kepada kepimpinan Islam, rindu kepada cara hidup Islam. Tak lain tak bukanlah di akhir zaman ini orang kata pemimpin kemuncak pemimpin Islam ialah lahirnya Imam Mahdi. Dah yang akan bunuh dah segala daja-daja, segala seru-seru Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kata Imam Mahdi itulah pemimpin yang sebenar yang akan memimpinkan dunia ini pergi kepada keamanan. Dan orang Yahudi hari ini walaupun dia bunuh umat Islam, akhirnya dunia dia akan dibunuh oleh umat Islam satu persatu. Ini merupakan khabar gembira kepada kita yang kita lah sebagai orang kata tuai dunia sungguh-sungguh, yang akan memerintah dunia sungguh-sungguh. Tapi walaupun sekalipun kita mestilah mempersiapkan iman dan takwa dengan arti kata yang sebenar dalam jiwa kita, dan ilmu-ilmu untuk kemajuan umat Islam seluruh dunia, membangunkan ekonomi Islam yang sebenar supaya menjadi tamadun kemajuan umat Islam dapat terpecah sungguh-sungguh.
Dah, inilah aku kata cara kita menghadapi segala-galanya mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala lah memimpinkan kita untuk selamat dunia ini lagi dan di akhirat mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha wa ati'uh la'allakum turhamun. Sebelum pada kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada khutbah yang kedua ni, saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada sidang jemaah sekalian, bahawasanya kita ni orang kata duduk dalam orang kata genggaman Allah Subhanahu taala, duduk dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan dia tengok hati kita, adakah hati kita benar-benar beriman ataupun hati kita ni menjadi hati yang munafik, Islam dari segi zahir tetapi hakikatnya tidak Islam. Wal a'zubillah min zalik. Dalam hari ini kita kata kita menghadapi musuh yang satu, yang jelas, tapi sama-sama kita pun seolah-olah kata duk main lagi, seolah kata jun kita tu duk jadi tadi, pendirian kita tu jadi terubah ambing dan tidak ada jun yang sebenar. Dalam menghadapi musuh Allah Subhanahu Wa Taala ni kita perlu wahdatul ummah, ummatan wahidah. Janganlah kita isu-isu seolah kata akidah, ambil buat pelago dengan benda lagu ni. Walaupun akidah kita mesti akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita terusnya akidah-akidah yang lain yang sesat lagi menyesatkan. Tetapi dalam peperangan ni seolah kata kita ada seolah ada akidah tak serupa dengan kita. Walaupun sekalipun dia menghadapi musuh yang satu, iaitu Yahudi. Apabila menghadapi musuh Yahudi yang satu, mestilah kita bersatu padu di atas dasar kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh. Sebab tu beriman kepada Allah SWT menjadi orang mukmin, menjadi mukmin yang sebenar. Menghadapi segala kafir yang maharajalela di atas dunia pada hari ini. Selain pada orang mukmin, orang kafir, satu lagi nya munafik. Dalam Quran tu banyak sebut orang-orang munafik. Dan orang munafik ni dia tak pergi pada kafir, dia pergi pada orang Islam lah. Yang orang berdolak dalih dalam satu-satu perkara, sehingganya seolah-olah kata nak pergi pendirian tak ada boleh. Kita hari ni kita tak ada pergi orang pengat tak ada berperang secara langsung, tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kunut nazilah, dengan berdoa kepada Allah Taala seolah kata menjadi senjata orang mukmin. Berdoa sendiri itu senjata orang mukmin. Yakin tak yakin duduk di email kita, seolah-olah kata doa kita diterima oleh Allah Taala, pertolongan Allah Subhanahu Taala mari kalahlah musuh-musuh Allah Taala, benarlah pihak Islam. Dan agama Islam ni orang kata agama yang benar sebenar-benarnya. Iza jaa nasrullahi wal fath, kalau datang pertolongan Allah Taala, kemenangan daripada Allah Taala, maka orang kata umat Islam ni masuk manusia ni masuk agama Allah Taala berdoya-doya. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita nasran fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Umat Islam kena bunuh. Orang agama lain duk masuk Islam tak ada beradu-beradu. Termasuk juga Yahudi-Yahudi yang dapat hidayat daripada Allah SWT masuk Islam juga. Ini nak kata fitrah semula jadi manusia ingin menjadi hamba Allah, ingin al-Islam sebagai agama yang sebenar-benar. Orang kata banyak orang masuk agama Islam. Ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Oleh itu musuh-musuh Allah SWT, orang kata yang terdiri pada siapa dia saja musuh Allah SWT, dia akan kalah. Dia akan datang kebenaran, dia akan hancur segala kebatilan. Waja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuq. Oleh itu kita yang duduk di pihak yang benar, pihak al-Islam, pihak agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena usaha sungguh-sungguh membaiki diri kita
Kalau sekiranya kita berdosa dengan Allah Taala, kita bertaubatlah kepada Allah Taala, menjadilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dengan arti kata yang sebenar, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemenangan kepada umat Islam di dunia dan mendapat kejayaan di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kepada umat Islam seluruh dunia dan mengalahkan segala kafir-kafir yang derjana di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.